Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan bincang tentang fungsi-fungsi yang penting dalam analisis keseimbangan pendapatan negara. Fungsi yang pertama yang perlu kita tahu adalah fungsi penggunaan. Biasanya kita simbolkan dengan C, penggunaan, iaitu pembelanjaan yang dibuat oleh isi rumah. Okey, penggunaan ini menurut Keynes dipengaruhi oleh Y. Okey, C dipengaruhi oleh Y, iaitu pendapatan negara. Okey. Tetapi dalam situasi yang kedua adalah jika berlaku peningkatan Y, jika Y berubah, iaitu jika berlaku peningkatan Y, C juga akan meningkat. Okey. Namun kadar peningkatan Y dan C adalah tidak sama. Iaitu jika Y meningkat sebanyak RM1, C juga akan meningkat, tetapi meningkat pada kadar kurang RM1. Okey, apa yang kita dapat di sini bahawa hubungan di antara C dan Y adalah kurang daripada 1, bukan berhubung satu dengan satu. Jadi kita dapati bahawa C masih dipengaruhi oleh Y, tapi hubungan C dengan Y bukan berhubungan satu. Bukan berhubungan satu, maksudnya Y meningkat 1, C meningkat 1, tetapi Y meningkat 1, C akan meningkat pada kadar yang lebih kecil daripada 1. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, di antara hubungan C dan Y juga ada keadaan di mana C tetap berlaku. Maksudnya C tetap berlaku pada pada nilai yang positif walaupun Y bersamaan dengan kosong, iaitu dalam situasi pendapatan adalah sifar, tetapi C tetap bernilai positif, iaitu pada satu angka tertentu. Okey. Jadi daripada tiga maklumat ini kita boleh tunjukkan hubungan di antara C dan Y sebenarnya boleh dihubungkan dalam persamaan matematik begini, iaitu C mempunyai dua komponen, iaitu apa yang dipanggil sebagai penggunaan autonomous. Ini penggunaan autonomi, dan bahagian yang kedua, ini dipanggil penggunaan teraruh, iaitu yang dipengaruhi oleh Y. Jadi di sini kita boleh agihkan, iaitu di mana kalau kita dapatkan perubahan C bahagi perubahan Y yang kita lihat tadi adalah bersamaan dengan B, yang mana B ini adalah lebih kecil daripada 1. Tapi B sebenarnya adalah lebih besar daripada kosong, tapi lebih kecil daripada 1. Ini adalah fungsi penggunaan. Okey, yang boleh kita lihat. Dan kita tahu bahawa Y ini selain diagih untuk C, ia juga diagih untuk tabungan. Okey. Dan agihan ini dipanggil, contohnya kita sebut bahawa C bahagi Y, ini agihan Y untuk C, kita panggil ini adalah APC. Kecenderungan purata mengguna. Okey. Dan kita ada untuk S pula. Okey. Kita ada APS, average propensity to save, iaitu kecenderungan menabung purata. Okey. Jadi kalau yang tadi APC itu kecenderungan mengguna purata.
Ini dari segi agihan. Kalau kita lihat yang tadi, kalau ini, yang B ini adalah sebenarnya adalah marginal propensity to consume, MPC, kecenderungan mengguna sud. Okey, ini adalah beberapa maklumat yang kita dapat. Okey, persamaan yang kedua. Okey, persamaan yang kedua yang kita juga perlu ketahui adalah fungsi tabungan. Okey, kita tahu bahawa pendapatan ini diagih untuk penggunaan dan juga diagih untuk tabungan. Dan kita tahu bahawa C adalah bersama dengan A campur BY. Jadi kita gantikan tempat C itu, kita dah boleh bahawa Y sama dengan A campur BY campur S. Jadi kita susun semula, kita akan peroleh S sama dengan minus A campur 1 tolak B Y. Dan inilah adalah fungsi tabungan. Okey. Yang ini kita panggil apa? Ini makan tabung atau kita sebut de-saving dalam bahasa Inggeris. Kan, de-saving. Makan tabung. Dan ini adalah MPS, marginal propensity to save, iaitu kita ambil sebagai change in S divided by change in Y sama dengan 1 tolak B, which is also less than 1. Yang merupakan adalah MPS. Okey, ini fungsi yang kedua. Fungsi lain yang kita boleh lihat adalah fungsi pelaburan. Okey, fungsi pelaburan I, yang kita tahu bahawa fungsi pelaburan ini adalah autonomous. Ia tidak dipengaruhi oleh faktor dalam model. Dia tidak dipengaruhi oleh faktor oleh pendapatan. Dan fungsi juga yang juga penting adalah perbelanjaan kerajaan. Okey. Juga adalah autonomous, yang kita selalu gunakan simbol G, perbelanjaan kerajaan. Okey, inilah fungsi-fungsi antaranya. Lagi kita perlu tahu adalah fungsi AE, perbelanjaan agregat, aggregate expenditure, yang kita tahu AE untuk model ekonomi dua sektor. Okey, dua sektor. Jadi AE hanyalah terdiri daripada C, penggunaan isi rumah, dan firma. Okey, untuk model ekonomi dua sektor. Dan untuk AE, aggregate expenditure, untuk model ekonomi tiga sektor. Okey, AE kita terdiri daripada C campur I dan campur G. Okey, ini adalah untuk model ekonomi tiga sektor. Lagi fungsi yang penting untuk kita faham adalah contohnya yang keempat, yang kelima, yang keenam mungkin. Kalau kita lihat yang keempat, lima dan yang keenam, fungsi cukai. Okey, cukai boleh terdiri daripada cukai lamsam, okey, dan boleh terdiri daripada kadar cukai yang didarabkan dengan pendapatan. Itu kita sebut cukai teraruh. Cukai teraruh, kalau sini disebut cukai lamsam. Lamsam, LU, lamsam. Ini cukai teraruh. Dan ini maka saya itu cukai lamsam atau cukai sekaligus. Dan ini adalah cukai teraruh yang dipengaruhi oleh pendapatan. Dan selain pada itu, kita juga mempunyai persamaan yang ketujuh, iaitu bayaran pindahan. Ini bayaran pindahan yang juga autonomous, sama seperti pelaburan dan juga pembelanjaan kerajaan. Bayaran transfer payment, bayaran pindahan. Okey. Jadi bila kita dah tahu semua fungsi ini, kita boleh kaitkan ketiga-tiga fungsi ini. Okey. Kalau kita mengkaji tentang ekonomi, kita mengkaji tentang model ekonomi tiga sektor, ataupun model ekonomi tiga sektor, iaitu kita tahu bahawa AE tadi yang kita dah define tadi adalah C plus I plus G, dan kita tahu bahawa C adalah A campur B Y. Tapi Y dalam model ekonomi tiga sektor, sila rujuk kepada video yang sebelum ini.
yang kita membincangkan tentang aliran pusingan pendapatan negara. Apabila ekonomi itu terdiri daripada model ekonomi tiga sektor, kerajaan bukan sekadar berbelanja, kerajaan juga memungut cukai dan melakukan bayaran pindahan. Jadi Y di sini adalah bukan Y yang seperti ini, tetapi YD. Dan YD itu pula didefinisikan sebagai Y tolak T, manakala T pula didefinisikan sebagai G tolak R, dan kita tahu bahawa TG adalah terdiri pada TA tambah T kecil Y. Okey. TG itu adalah cukai kasar, cukai kasar yang terdiri daripada cukai lamsam dan cukai ta'aruf. Dan setelah cukai kasar ini tolak bayaran pindahan, barulah kita dapat cukai bersih. Jadi bila kita ambil kira semua ini, inilah persamaan-persamaan akhir yang kita akan pakai bila kita membincangkan model ekonomi tiga sektor. Okey. Itu saja untuk video ini, dan kita akan lihat pada video akan datang.